Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk video kali ini kita akan tengok tajuk kemahiran berunding, bahagian yang pertama, subtajuk prinsip perundingan. Sebelum kita tengok prinsip-prinsip perundingan, ada berapa prinsip perundingan? Kita tengok dulu apa yang dimasukkan dengan kemahiran berunding. Kemahiran berunding ialah kebolehan seseorang menjalankan proses perbincangan berdasarkan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman supaya dapat mencari jalan penyelesaian terbaik. Terdapat 4 prinsip perundingan yang perlu dipatuhi oleh individu-individu yang terlibat dalam perundingan tersebut. Yang pertama ialah tumpukan kepada minat dan bukan kedudukan. Yang kedua, asingkan manusia daripada masalah. Yang ketiga, jana pelbagai pilihan. Dan yang keempat, guna kriteria objektif dan boleh diterima. Mari kita lihat prinsip perundingan yang pertama, iaitu tumpukan kepada minat, bukan kedudukan. Prinsip perundingan yang baik seharusnya mengambil kira minat pihak yang berunding bagi menyelesaikan masalah atau kata sepakat dalam mencapai keputusan perundingan. Elakkan dari menjurus ke arah kedudukan seseorang seperti pangkat kerana akan menyebabkan rundingan lebih memihak kepada perunding yang mementingkan kedudukan atau matlamat dirinya sendiri. So, dalam erti kata lain, bila kita berunding, melakukan perundingan, so elakkan daripada kita membawa kedudukan, pangkat kita dan sebagainya. Sebab title-title ni dia akan mengganggu dalam proses perundingan. Ada pihak yang mungkin menyebelahi pihak yang orang kata individu yang lebih mempunyai kuasa ataupun pangkat. So, walaupun mungkin dia tak layak untuk satu-satu projek dan sebagainya. Tapi disebabkan kedudukannya tinggi, so dia berikan projek tersebut kepada individu tersebut. So, elakkan. So maknanya kita fokus kepada perkara yang dirundingkan sahaja. Prinsip yang kedua ialah asingkan manusia daripada masalah. So apa yang dimaksudkan dengan asingkan manusia daripada masalah? Proses perundingan sebolehnya jangan melibatkan masalah perunding, tetapi beri penumpuan terhadap masalah yang ingin dirundingkan. Antara masalah manusia adalah seperti masalah yang melibatkan persepsi, emosi dan juga masalah komunikasi. So maknanya setiap individu memang dia memang akan ada masalah. Tapi jangan kita bawa masalah yang ada pada diri kita dalam proses perundingan tersebut. Sebab dia akan mengganggu proses perundingan tadi. So mungkin bila masalah dibawa masuk, so kata sepakat yang dicapai tu maknanya mungkin tidak tepat. Mungkin orang kata bila kita berunding tentang satu projek, kita bagi kepada individu tersebut, mungkin bukan disebabkan kelaikan tapi lebih kepada kasihan. Sebab dia bermain dengan emosi. Mungkin dia bawa perasaan sedih dan sebagainya, so kita kesiankan dia, so kita bagi projek tersebut kepada dia. So perundingan tu dia anggap gagal. Prinsip yang ketiga ialah jana pelbagai pilihan. Iaitu menjana banyak pilihan perlu untuk menyelesaikan masalah kerana jika terdapat hanya satu pilihan sahaja, kemungkinan besar ia akan memihak kepada satu pihak sahaja. Makna kata, kalau kita nak menyelesaikan satu masalah, so kita kena create beberapa alternatif yang boleh menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin dia ada beberapa cadangan daripada pihak-pihak yang terlibat. Tapi kalau hanya ada satu cadangan daripada pihak yang terlibat, contoh dia ada 4 orang, hanya satu sahaja yang beri cadangan. Mungkin cadangan itu menguntungkan dia. Dan jika pihak yang lain tiada cadangan lain, so maknanya tiada, orang kata istilah menang-menang lah. So dia menang kepada pihak yang beri cadangan tadi. So, kalau boleh, kita kena pelbagaikan pilihan yang ada. Selepas itu barulah kita akan menganalisis setiap pilihan-pilihan yang ada tadi. So pilihan tu dia akan lebih baik dan memberi manfaat kepada kesemua pihak-pihak yang terlibat dalam perundingan tersebut. Dan prinsip perundingan yang terakhir sekali ialah guna kriteria objektif dan boleh terima. Ini adalah untuk memastikan keputusan rundingan diterima oleh kedua-dua pihak yang berunding.
maka perlu ada satu kriteria yang khusus bagi memastikan kedua-dua pihak berpuas hati. Kejayaan perundingan bergantung kepada cara kedua-dua pihak mencari penyelesaian yang sesuai berdasarkan objektif yang dipersetujui bersama. So maknanya pihak yang terlibat dalam perundingan tu, so dia kena carilah satu kriteria yang boleh diterima oleh semua orang. Sebagai contoh, kalau kata kita nak buka tender, so apa syarat-syaratnya kalau kita nak menerima tender-tender tersebut, so kita letakkanlah mesti borang yang lengkap, ataupun pihak yang masuk dalam tender tersebut mungkin dia mempunyai pengalaman 2 hingga tahun. So maknanya kriteria ni kita persetujui bersama. So maknanya nanti bila ada permintaan, ada pihak yang terlibat atau pihak yang berminat dengan tender tersebut, yang mana melengkapi kriteria yang telah ditetapkan tadi itu, so maknanya dia layaklah untuk bertanding untuk mendapatkan tender tersebut. Tapi sekiranya tidak lengkap, borang tak lengkap, pengalaman tak ada, so kita akan reject lah dia punya permintaan ataupun permohonan tersebut. Tapi apa yang penting, kriteria tu perlu dipersetujui bersama, supaya tiada pihak yang mendapat lebih mementingkan kepentingan sendiri. So dia kepentingan bersama. Jom kita membahas semula 4 prinsip perundingan yang ada, iaitu yang pertama, tumpukan kepada minat dan bukan kedudukan. Yang kedua, asingkan manusia daripada masalah. Yang ketiga, jana pelbagai pilihan. Dan yang terakhir, guna kriteria objektif dan boleh terima. So ingat betul-betul ya. Itu saja perkongsian untuk video kali ini. So kita akan sambung untuk video seterusnya pada masa akan datang. Terima kasih dan jangan lupa subscribe channel Cikgu.